Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang semua dan saya mengharapkan dan mendoakan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan pelajar di luar sana berada di dalam keadaan sihat. Yang penting sekali kita sama-sama menjaga diri dan keluarga daripada musibah yang sedang melanda kita, COVID-19 sekarang ni. Saya adalah Khairuddin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Uncle Kai di kalangan pelajar di Malaysia. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan semua kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk menonton secara live sempena Hari Sains Dunia. Bersama saya pada petang ini adalah orang kuat Pusat STEM Negara, itu Dr. Ihsan Ismail. Beliau adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan Pusat STEM Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kami di pihak Cybertech ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir ke studio kami di Cyberjaya ni. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Ihsan untuk berkongsi maklumat dan pengalaman berkenaan dengan Hari Sains Dunia. Tanpa membuang masa, kita minta kata-kata haluan daripada Dr. Ihsan. Pertama sekali Kai, terima kasihlah kepada pihak Cybertech Security yang menjemput saya untuk bersama dalam program pada petang ini. Dan pada saya ini adalah sesuatu yang sangat bagus kerana selama ini hari 10 November ini berlalu begitu sahaja tanpa ada sesiapa pun yang ambil kisah. Sedangkan ini adalah satu hari yang sangat signifikan di mana di peringkat dunia UNESCO sendiri meraihkan ataupun mengisytiharkan hari ini sebagai Hari Sains Sedunia. Dan dalam keadaan sekarang ini kita nampak keperluan untuk kita memastikan anak-anak kita, rakyat Malaysia ini menjadi orang yang berfikiran secara saintifik, yang mahir dan boleh mengaplikasikan sains dalam kehidupan masing-masing. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya macam Hari Sains Dunia ini macam kurang mendapat sambutan sebenarnya yang saya perasan lah. Saya nak tahulah, saya mungkin dapat kongsikan apa yang dimaksudkan sebenarnya Hari Sains Dunia ini dan kenapa ia wujud? Okey. Sebenarnya bila disebut Hari Sains Sedunia ni sama juga macam kita sambut Hari Kanak-kanak Sedunia dan pelbagai jenis hari lagi kan. Tujuannya adalah untuk kita mengiktiraf sains tu dalam kehidupan kita. Dan bila adanya satu hari dikhususkan untuk Hari Sains Sedunia ini, dia akan membuatkan orang awam terutamanya penduduk dunia ini akan lebih aware ataupun lebih mempunyai kesedaran tentang bagaimana sains itu sebenarnya menyumbang kepada kehidupan kita. Oleh itu, maka pada tahun 2001 UNESCO telah bersidang dan telah bersetuju untuk mengisytiharkan setiap tahun mulai tahun 2002 itu adalah 10 November setiap tahun adalah Hari Sains Sedunia. Okey, sekarang ni kalau ikutkan, kalau katalah tak ada lah pandemik ni, dekat sekolah tu ada punya sambutan Hari Sains ni ya. Dan betul, memang itulah perancangan pihak Pusat STEM lah. Kita merancang untuk sambut Hari Sains ini secara besar-besaran di peringkat sekolah, daerah, negeri kan. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni kita buat secara dalam talian sahaja. Dan untuk makluman Kai dan para penonton yang sedang mengikuti program ini, di Malaysia sendiri sebenarnya kita hanya mula menyambut Hari Sains Sedunia ini pada tahun 2018. 2 tahun lepas. Okey, baru lagi lah. Baru lagi itu pun MOSTI yang memulakannya. MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ya. Jadi pada 2018 mereka mewujudkan Minggu Sains Negara dan kemudian diikuti dengan sambutan Hari Sains Sedunia lah. Jadi ini tahun ketiga, tetapi di KPM sendiri kita barulah mula untuk menyambut Hari Sains Sedunia ini. Harap-harap benda ni akan berpanjangan sampai bila-bila. InsyaAllah. Okay. Kita dah mulakan langkah ini dan lepas ni akan berterusan dengan format yang mungkin berlainan, berbeza dan lebih besar lah. Kalau ikutkan perancangan awal dahulu Pusat STEM ni, kita nak sambutan Hari Sains ini disambut di semua sekolah secara serentak seluruh Malaysia dengan mereka melakukan aktiviti sains pada masa yang sama, dan ini boleh membawa kepada kita mencatat mungkin Malaysia Book of Record ke apa ke macam itulah. Betul lah. Okey.
Jadinya kalau kita tengok setiap hari lah ada hari ni dia mesti ada tema dia. Ya. Untuk Hari Sains Sedunia untuk tahun 2020 ni agak-agak apa tema dia tu? Okey. Memandangkan tahun ini kita satu dunia sedang menghadapi masalah COVID-19. Jadi tema Hari Sains Sedunia pada tahun ini yang dipersetujui di peringkat dunia adalah Science for and with Society in Dealing with Pandemic COVID-19. Bermakna tema itu dia menunjukkan ataupun nak memastikan kita penduduk dunia ni sedar bahawa untuk menghadapi masalah COVID-19 ini, untuk mengatasi masalah ini, kita kena mengaplikasikan sains. Saintis punya peranan sangat penting untuk membolehkan kita menghadapi cabaran ini dan akhirnya keluar daripada masalah ini. Jadi kalau kita tengok sains ni dia berkait rapat dengan teknologi tu Tizan. Ya, sangat berkait rapat. Baru-baru ni kita ada buat macam pertandingan macam inovasi lah. So dalam tu salah satu projek kita tengok hand sanitizer. Okey. So apa yang dia buat dengan adanya benda-benda ni, hand sanitizer tu dia tak payah nak tekan pegang dah. Mungkin dengan movement pun dia dah boleh keluarkan cair-cair tu. Itu salah satu rasa penggunaan sains lah dalam kita punya kehidupan harian kita kan. So jadinya Dr. Ihsan kalau kita tengok, kalau kita cerita sains ni daripada dulu kita dah belajar sains ni. Sains ni dia bukan benda yang statik, dia sentiasa berubah. Dia akan perubahan tu sangat cepat kan. Jadi negara kita ni pun tak kurang hebatnya dengan ramai saintis-saintis hebat, bukan setakat dekat negara kita, di arena antarabangsa pun. Mungkin Dr. Ihsan ada boleh kongsikan saintis-saintis hebat yang kita boleh ceritakan hari ni siapa yang kita boleh tengoklah kehebatan mereka untuk kita kata jadikan kita punya kata idola macam lah kan, sila untuk pelajar ni kan. Betul. Bila sebut tentang sains ni, sebenarnya saintis Malaysia pun ramai yang bertaraf dunia lah, saintis Malaysia ni. Mungkin kita tidak berapa kenal, tak berapa tahu sebab kita banyak tertumpu kepada selebriti dalam bidang nyanyian, lakonan kan. Sedangkan saintis-saintis ini juga memberi sumbangan yang sangat besar kepada kehidupan kita. Dan yang pada saya yang sedang meletup lah, sedang hot sekarang ni, saintis kita adalah Dr. Amani, ataupun nama penuh beliau adalah Dr. Wardatul Amani binti Wan Salim. Beliau ni terkenal sejak 7 tahun lepas, di mana dia telah bersama-sama dengan satu program oleh NASA. Dia sebenarnya attached dengan Purdue University, dia jadi researcher katalah, saintis kat Purdue University, tapi dia punya team tu di-engage oleh NASA untuk come up untuk join dia punya program kat situ. Dan di situlah dia dapat menyelesaikan satu masalah yang saintis NASA tak boleh selesaikan dah selama 2 tahun, tapi dapat dekat dia dalam 3 bulan dah selesai. Because of that NASA sangat-sangat mengkagumi beliau, dan dari situlah kita pun mula kenal siapa itu Dr. Amani ya. Dan selain daripada Dr. Amani, of course kita punya ahli sains kita, saintis kita yang hebat dan terkenal dah lama adalah antaranya Datuk Dr. Mazlan Osman. Beliau ni famous dalam bidang angkasa lah, astronomi angkasa, di mana beliau diambil oleh pihak United Nations PBB untuk bertugas untuk menjadi ketua pengarah di situ. Selain daripada itu, kita ada juga kita punya saintis penasihat sains kepada Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Zaki Abdul Hamid. Beliau juga banyak memberi sumbangan di peringkat antarabangsa dengan WHO dan sebagainya. Jadi Tan Sri ini memang banyak membantu PM kita untuk memberi nasihat-nasihat berkaitan dengan sains. Dan kita ada saintis-saintis lain seperti Dr. Betty Sim Kim Lee. Dr. Betty ini dia memberi sumbangan berkaitan dengan vaksin malaria. Jadi yang dikatakan malaria ni kita dah ingat macam tak ada vaksin, sebenarnya orang kita dah jumpa vaksin tu. Dan sekarang yang masih bertugas di UIA, Presiden UIA sekarang Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, beliau dulu VC USM, dan juga saintis yang
banyak menyumbang di peringkat dunia juga. Maknanya Tan Sri Zulkifli beliau diambil oleh pihak antarabangsa untuk menjadi konsultan, untuk menjadi team member dalam mereka punya pelbagai elemen kajian-kajian yang dilaksanakan ya. Ya tadi saya dah sebut tentang Dr. Amani. Memang hebat orangnya, bila bercakap kita rasa terinspirasi. Cikgu-cikgu kita rasa terinspirasi bila dengar Dr. Amani bercakap, dan beliau menegaskan bahawa kita sebagai cikgu kita jangan hanya bercakap tentang kalau nak belajar tentang sains tu nanti tak ada kerja dan sebagainya, tapi kita tanamkan bahawa dengan sains ni kita boleh create something new dan akan membawa kepada sebenarnya pelbagai pendapatan kepada anak didik kita ni lah. Kita ada Prof Datuk Asma yang sebelum ni VC USM, kemudian menjadi Presiden ASM, sekarang ni di MQA. Juga seorang saintis yang hebat dan banyak memberi sumbangan di peringkat kebangsaan, negara dan juga dunia. Dr. Mahalacumi Arujanan, beliau pakar dalam GM, Genetically Modified Food. Dan dia bagi sumbangan ini, bagi macam consultation kepada negara-negara Islam especially. Dan ada 3 orang saintis yang diiktiraf sebagai saintis bukan sahaja mahir dalam bidang sains, tetapi mereka juga mempunyai kecantikan. Jadi di program L'Oreal. Okay. Jadi ramai lagi sebenarnya saintis-saintis kita ni, ramai lagi, dan ini sebahagian yang kita highlightkan. Sebenarnya ramai lagi yang kita boleh highlightkan. Dan mereka memberi sumbangan yang sangat besar kepada bidang sains, bukan saja di peringkat negara kita tapi juga di peringkat dunia. So ramai sebenarnya. Ramai sebenarnya. Cuma yang menjadi kerisauan saya adalah sekarang kita nampak ramai, sekarang kita nampak ada yang bertaraf dunia. Sebenarnya macam Datuk Mazlan, Tan Sri Zakari kan, Tan Sri Zulkifli, mereka dah sampai ke level yang sangat tinggi, tapi umur masing-masing pun dah dalam lingkungan 70-an begitu kan. So macam mana dengan pengganti mereka kan? Mungkin di peringkat umur 40-an, 30-an ada seperti yang kita nampak tadi, tapi yang dalam kalangan anak murid kita ni yang sekarang di sekolah rendah, sekolah menengah, adakah mereka juga boleh menjadi saintis nanti? Ini yang saya rasa agak risau kalaulah kita tidak timbulkan minat mereka terhadap sains. Kalaulah sekarang ini pun bila kita tanya budak-budak, termasuk anak saya sendiri pun, bila belajar sains, sains is boring. Tak seronok belajar sains. So, kalaulah keadaan ini berterusan, tak mustahil kita akan kehilangan saintis. Kita tak ada lagi saintis yang seperti yang ditunjukkan tadi. Betul. Dan juga kalau kita tengok di luar sana, dia punya cabaran tu sangat besarlah. Kalau ikut teknologi pun kita agak terkebelakang sikit buat masa sekarang ni. So mungkin dengan adanya kita kata pusat STEM negara dekat sana, yang mungkin kita boleh rapatkan gap tu. Okey, so jadinya pusat Dr. Ihsan ni daripada KPM pusat STEM negara. Boleh tak macam Dr. Ihsan kerangkan sedikit apakah peranan pusat STEM negara, especially untuk menarik minat anak-anak pelajar kita ni, menarik minat kepada sains dan teknologi itu sendiri. Terima kasih, soalan yang sangat bagus sebenarnya. Mungkin ramai lagi yang belum tahu kewujudan Pusat STEM Negara KPM ini. Pusat STEM Negara mula dibincangkan pewujudannya ataupun penubuhannya sejak tahun 2016-2017 lagi sebenarnya. Dan ianya dimulakan oleh MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tetapi walaupun MOSTI yang memulakan, tapi targetnya adalah kepada guru-guru dan student ataupun murid di sekolah, di mana guru dan murid ni di bawah KPM. Sebab itulah KPM dilibatkanlah dalam perancangan awal. Ketika itu melibatkan MOSTI, KPM dan KPT. Dan apabila tertubuhnya Pusat STEM Negara pada tahun 2018 secara interim, ketika itu disebabkan oleh kebanyakan tugasan ataupun fungsi yang nak dibuat itu adalah berkaitan dengan guru murid sekolah, maka KPM lah yang handle, yang dibagi tanggungjawab untuk menerajui Pusat STEM. Tetapi MOSTI, KPT turut membantulah, memberikan mereka punya expertise untuk melaksanakan program. Jadi fungsi utama kenapa MOSTI nak menggerakkan ataupun nak mewujudkan Pusat STEM
beberapa tahun yang lepas ni, mereka dapati trend yang kita lihat ketika itu dan sampai sekarang pun, murid yang nak pergi ke nak ambil package yang berkaitan dengan sains, especially sains tulen, semakin menurun. Setiap tahun dalam trend yang menurun. Jadi mereka risau kalau kita tak buat sesuatu, kemungkinan kita dah tak cukup calon untuk menyambung pengajian ke bidang pelajaran yang berkaitan dengan STEM, berkaitan dengan sains especially, dan kemudian kita tak cukup supply dari segi workforce, tenaga kerja dalam bidang yang berkaitan dengan sains. Oleh itu apa yang dirancang untuk dilaksanakan ketika itu adalah kita cuba nak menarik minat murid untuk mula meminati, menyukai dan mempunyai kemahiran dalam bidang sains. Untuk itu ada beberapa perkara yang dibuatlah. Pertama sekali kita buat aktiviti-aktiviti yang memberikan kesedaran tentang kepentingan dan juga betapa sains ini boleh membantu kehidupan kita dan keseronokan sains tu. Bila murid dah nampak sains tu seronok, ada kaitan dengan kehidupan, dia akan excited dan dia nak tahu lebih lanjut. Jadi program-program berkaitan dengan kesedaran ataupun awareness. Yang ni KPM bersama-sama dengan MOSTI, KPT, especially pensyarah-pensyarah di universiti yang mempunyai kepakaran, mereka membantu. Di samping juga pihak industri, pihak universiti swasta dan pelbagai agensi lah, kerajaan maupun bukan kerajaan, turut sama mengadakan ataupun melaksanakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat, memberi kesedaran kepada murid, guru dan juga orang awam lupa tentang kepentingan, keseronokan dan kenapa perlu melibatkan diri dalam sains. Okay, itu satu. Katakanlah kita dah buat aktiviti, budak dah seronok dengan sains melalui yang dikatakan mungkin kita ada simposium, kita ada colloquium, kita ada carnival dan sebagainya. Murid pergi ke situ, dia seronok, tapi bila dia masuk ke dalam bilik darjah, dia belajar sains, balik kepada nak jawab soalan peperiksaan. Saya tak kata benda itu tak penting, tetapi kalau masuk ke kelas hanya fokus kepada nak jawab soalan peperiksaan, maka minat tadi akan hilang. Oleh itu, fungsi yang kedua yang penting yang sedang dilaksanakan oleh Pusat STEM negara sekarang adalah kita nak meningkatkan kompetensi guru-guru STEM especially dalam PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran berbentuk hands-on, berasaskan inquiry dan berpusatkan murid. Supaya murid bila dia lalui PDP seperti itu, dia pun merasa teruja untuk belajar sains dan dia akan merasakan sains ini sesuatu yang seronok dan yang boleh digunakan dalam kehidupan harian. Ya. Jadi dua benda utama lah tadi tu. Yang pertama adalah nak promote kesedaran, yang kedua nak meningkatkan kompetensi tenaga pengajar supaya nanti anak-anak murid kita seronok nak belajar sains ini. Okey, panjang lebar tu Zan. Kalau nak minum kita boleh minum. Okey. So kalau kita tengok tadi salah satu peranan dia kita nak menarik minat pelajar dalam bidang sains dan teknologi lah. Kalau kita tengok STEM tu sendiri dia bermaksud singkatan bagi sains, teknologi, engineering dan matematik. Betul. So tapi di luar sana kita tengok dah jadi stream. Okey. Maksudnya dia dah beberapa langkah lagi kat depan kita kan. Tapi kita tidak ketinggalan, kita tengah catch up teknologi kita ni lah. Jadi daripada macam pusat STEM sendiri kalau tengok daripada kami di pihak swasta ni, apa pada pandangan Dr. Ihsan, apa yang sumbangan yang dapat kami bantulah untuk melaksanakan inisiatif pusat STEM ni? Okey. Ya, tadi Kai sebut tentang stream kan. Kita sebut tadi STEM, kemudian mungkin ada yang sebut STEAM dia tambah A, tapi ada yang tambah R jadi stream. Ya, betul. Okay. Sebenarnya dari awal tadi saya cakap tentang sains sebab ini pun hari sains sedunia kan. So zaman kita belajar, saya lah, tak tahulah Kai pun mungkin masa kita belajar dulu tak ada istilah STEM ni kan. Betul, tak ada. Sains saja, sains dan teknologi. Sebenarnya sains dan teknologi tu sebenarnya dalam tu dah ada STEM. Cuma selama ni bila disebut sains dan teknologi, kadang-kadang orang terlepas pandang elemen matematik dalam tu dan elemen kejuruteraan dalam tu. Sedangkan elemen matematik dan kejuruteraan ni memang bila kita buat sains dan teknologi tu memang ada dalam tu. Jadi untuk highlight bahawa dalam sains dan teknologi itu matematik dan kejuruteraan juga bersekali memainkan peranan penting di situ, maka
di situlah datangnya istilah STEM tadi. Dan STEM ni bermulanya di Amerika sebenarnya sejak tahun 1990-an lagi. Dah ada more than lebih kurang 20 tahun yang lepas. Dan ketika di peringkat awal dulu mereka menggunakan SMAT, SMET, Science, Mathematics, Engineering, Technology. Tapi SMAT tu bunyi dia macam tak berapa sedap dan dia memberi maksud yang tak berapa elok. So dia tukar kepada STEM. Dan di Malaysia ni kita mula menggunakan STEM ni pada tahun 2013 melalui PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tapi masa tu di peringkat KPM kita baru introduce, orang tak tahu lagi. Masuk 2014 baru kita dah sebut, buku tu dah keluar, so dah sebut STEM, tapi masih lagi ramai tak tahu STEM tu apa. Masuk 2016 inisiatif pengukuhan STEM tu dah dijadikan sebagai salah satu daripada inisiatif utama dalam PPPM, maka barulah cikgu-cikgu kita, orang ramai, mak bapak, student barulah aware ataupun baru mendengar STEM. Dan sekarang ni saya rasa kebanyakannya dah tahulah STEM tu apa kan. Okey. Jadi maksud saya sains dan teknologi awal dulu sebenarnya STEM juga, cuma kita highlightkan STEM tu. Kemudian tambah pula A dengan R. Walaupun tadi Kai kata macam soalan macam tambah A dengan R tu orang pergi jauh ke depan lagi, sebenarnya tidak. Pada saya dia sama saja. Sebenarnya dalam STEM tu adalah fundamental. Dalam STEM tu dah ada elemen arts dalam tu. Especially bila kita buat kaitan dengan kreativiti, inovasi dan sebagainya, elemen arts memang dah ada. Dan R ni pula ada beberapa definisi lah. Seperti yang kita pernah sebut sebelum ni, R tu merujuk kepada reading. Reading ni adalah asas kepada semua benda yang kita buat. Jadi kalau kita letak R ke, tak letak R ke, reading tetap kena ada. Cuma bila letak R tu kita nak highlight bahawa untuk membolehkan anak-anak kita ni dapat STEM, kita rajin membaca. Itu dah datangnya stream. R tu for reading. Tapi ada juga yang beranggapan R tu religious. Religious mungkin nak masukkan elemen nilai dan sebagainya kan. Sebenarnya dalam STEM sebagai fundamental, dalam kita melaksanakan aktiviti STEM tu, elemen arts tadi memang dah ada dan dari segi nilai-nilai murni memang diterapkan. Bermakna kalau kita gunakan STEM ataupun STEAM ataupun STREAM, sama saja aktivitinya tu. Terpulang kepada kita macam mana kita nak highlight, kita nak approach perkara tersebut. Dan berbalik kepada soalan Kai tentang macam mana pihak industri swasta boleh membantu kan. Sebenarnya sangat-sangat banyak cara untuk membantu lah. Sekarang ni bila kita buat aktiviti yang berkaitan dengan STEM, ada elemen teknologi dan sebagainya tu, mungkin kita hanya nampak benda-benda yang simpel-simpel yang kita biasa tengok lah. Tapi dengan pelibatan pihak swasta dalam bidang ataupun dalam perkara ni, pihak swasta boleh introduce gadget-gadget, mungkin alat-alat yang selama ni tak ada dekat sini, yang boleh membantu untuk membolehkan anak-anak kita ni lebih minat, dia akan berfikir secara analitikal dan akhirnya daripada situ dia boleh create something. So kalau dulu kita mungkin pernah dengar apa robot lah, coding dan sebagainya kan. Tapi tak semua anak-anak murid kita berpeluang untuk menggunakan robot ke, nak buat robot ke, nak buat coding, programming. Tapi dalam hal ni saya nampak pihak swasta boleh membantu untuk memperbanyakkan bahan-bahan tadi, banyakkan peluang, banyakkan program untuk anak-anak kita mencuba dan melakukan aktiviti berkenaan. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kalau ikut pembacaan saya lah, ada saya baca, saya tengok dia kata salah satu perkara yang menarik perhatian saya adalah bila dia katakan 65% pekerjaan pada masa akan datang belum diketahui lagi pada masa ini. Itu apa maksud dia, Dr. Ihsan? Okey. Macam ni. Kita tengok ke belakang sikit. Dulu zaman saya belajar dekat universiti, saya belajar di masa tu disebut sebagai PPP, Pusat Pendidikan Persediaan Stroke ITM di Shah Alam. Section 18. Tahu kan? Tahu. Sekarang ni nama dia Intek kan. Okey. Jadi ketika itu hujung minggu saja kan, saya ni datang dari kampung saya dekat Kedah. So bila datang duduk di KL belajar tu memang tak boleh balik kampung selalu, bukannya senang nak balik kan. Jadi hujung minggu buat apa? Pergi KL.
jalan-jalan, window shopping kan. Zaman tu apa ada dekat KL? Ada Kota Raya, ada Pertama Kompleks. Jadi macam bila sampai di KL tu nak berjalan-jalan dalam KL tu kita naik bas mini. Bas 70 sen. mini. Mungkin 50 sen 50 juga. sen, betul. Jadi naik bas mini, bas mini selain daripada ada driver, dia ada konduktor. Konduktor ni lah yang akan memastikan bagi tiket dan juga dia akan suruh orang masuk dalam. Jadi sekarang ni kalau masih ada bas tapi konduktor dah tak ada kan. Betul. Yang ada driver saja. Driver saja. Akan datang driver pun tak ada. Bas akan bergerak sendiri. Jadi dari situ kita nampak contoh yang mudah di mana suatu ketika dulu pekerjaan macam bas konduktor tu wujud, sekarang dah tak wujud. Dan driver mungkin akan datang pun dah tak perlu driver. Dan ketika itu kalau bas tu bergerak sendiri, apa yang membolehkan bas tu nak bergerak sendiri? Takkan tiba-tiba je bas pandai bergerak sendiri kan? Mustahil. Jadi the brain behind bas boleh bergerak sendiri, itulah pekerjaan-pekerjaan yang kita kena buat. Kita kalau mengikut World Economic Forum, nombor satu pekerjaan yang paling diperlukan nanti adalah machine learning specialist dan juga artificial intelligence specialist. AI. Bas tu boleh bergerak sebab dia ada machine artificial intelligence yang kita connectkan dengan bas itu menyebabkan dia boleh bergerak sendiri. Jadi kita sebagai manusia ni kita menjadi pakar dalam bidang tu. Sebab itulah dikatakan 65% pekerjaan nanti belum wujud sekarang sebab contoh yang saya bagi tadi tu machine learning specialist mungkin dah ada sekarang, tetapi kalau kita tengok balik 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu Yang lepas tu. belum wujud lagi benda tu. Akan datang sekarang mungkin dah ada tapi akan datang banyak lagi pekerjaan lain yang akan wujud. Sekarang kita nampak macam machine learning specialist tapi yang akan datang saya pun tak tahu nak sebut apa kan sebab Yalah. kita sendiri tak pasti apa yang akan wujud, tapi definitely akan wujud pelbagai pekerjaan yang sekarang ni belum nampak lagi. Kita belum tahu lagi pekerjaan tu kan. Jadi kalau kita tengok tu rasa takut pada Dr. Izan. Ya. Kan? So macam mana katalah anak-anak kita ni nak merebut peluang kalau kita tak bersedia sekarang. Betul. Jadinya saya rasa salah satu contoh paling saya nampak lah sekarang ni kalau kita zaman tak boleh nak makan kat kedai ni, kita order makanan ada macam-macam provider kat luar tu. So boleh order, ada menu, hantar kat office. Terus dapat. So mungkin itu pun dulu tak ada. Ya, betul. Kan? Itu antara contoh pekerjaan yang dulu tak ada sekarang ada. Ya, betul. So seterusnya Dr. Izan, kalau kita tengok dengan ada sains dengan teknologi apa yang ada sekarang ni, so apa plan akan datang, ataupun harapan pusat STEM negara katalah untuk terus memacu katalah pembelajaran yang lebih efektif untuk sekolah dan juga untuk guru sekali. Tadi bila disebut tentang 65% pekerjaan akan datang tu belum wujud. So macam mana kita nak sediakan anak-anak kita kepada pekerjaan yang belum wujud tu? Kalau zaman saya belajar dulu pekerjaan tu kita tahu nak jadi doktor, engineer, mungkin nak jadi saintis ataupun cikgu, askar, polis kan. Dan untuk menjadi doktor kita tahu apa yang kita kena buat. Kita kena belajar biologi, kita kena ambil sains tulen dan kena dapat very good result untuk itu. Kalau nak jadi lawyer, kita kena pandai bahasa Inggeris especially kan. Pandai dari segi pemikiran yang ketika dan sebagainya. Jadi benda tu dah jelas. Tapi sekarang pekerjaan tak wujud lagi. Apa yang perlu kita sediakan anak-anak ni? Menurut World Economic Forum, kemahiran nombor satu yang paling diperlukan adalah analytical thinking and innovation. Jadi bermakna pekerjaan yang akan datang nanti 65% yang kita tak nampak lagi tu, kita nak bagi anak-anak kita boleh buat pekerjaan tu, yang kita kena bagi kat dia orang sekarang adalah kemahiran berfikir secara analytical. Itu satu. Ada banyak lagi yang disenaraikan oleh World Economic Forum dan daripada 10 kemahiran yang diperlukan tu, saya ingat dalam 6 atau 7 tu ada berkaitan dengan thinking, complex problem solving dan pelbagai lagi kemahiran yang sebenarnya membawa kepada kita kena sediakan anak-anak kita ni dengan kebolehan untuk berfikir. Jadi persoalannya adalah adakah kita menyediakan anak-anak kita kepada kemahiran tersebut? Adakah mereka dapat kemahiran berfikir tu, especially analytical thinking tadi? Kalau berdasarkan apa yang kita nampak sekarang ni, we go all out untuk pastikan anak-anak kita dapat very good result in examination, excellent result in examination. Dengan cara apa? Dengan cara kita polish dia orang punya
kemahiran untuk menjawab soalan. Teknik menjawabnya dengan drillingnya, mereka dapat kemahiran apa? Kemahiran untuk menghafal dan menjawab soalan perbezaan. Malah ada teknik-teknik yang timbul daripada kononnya kajian tindakan. Kajian tindakan tapi lebih kepada kaedah menghafal. Nak memorize certain things. Ya. Jadi akhirnya mereka dapat kemahiran menghafal dan menjawab soalan perbezaan. Adakah mereka dapat kemahiran yang diperlukan untuk pekerjaan nanti? Sebenarnya pada saya mereka tidak dapat. Oleh itu, untuk membolehkan anak-anak kita ni mendapat kemahiran tadi dan seterusnya kita sediakan mereka untuk pekerjaan yang tak wujud lagi pada masa akan datang, di Pusat STEM Negara kami sedang promote, sedang berusaha all out untuk memastikan PDP kita adalah berasaskan inquiry. Saya dah sebut awal tadi, berasaskan inquiry, berpusatkan murid kan. Jadi berbentuk hands on. Untuk itu kadang-kadang saya rasa kami mendapat resistance dalam kalangan pelaksana di dalam belajar sebab mereka kata masa tak cukup, subjek banyak, topik banyak. Pada saya ialah saya pun tak boleh nak buat apa daripada apa yang sebut tadi tu. Tapi kalau kita kata masa tak cukup, subjek banyak, topik banyak dan kita keep on buat benda yang kita buat ni, to me kita buat sesuatu yang macam mencurahkan air ke dalam keladi lah. Sebab dia tidak efektif, tidak berkesan. So we have to think of something macam mana kita boleh memastikan anak-anak kita ni dapat kemahiran berfikir tadi tu. Jadi sebab itulah antara perkara utama yang kami sedang buat sekarang adalah pembelajaran berasaskan inquiry based education. So kita dah lancarkan inquiry based science education IBSE sejak tahun 2018. Tahun lepas dan tahun ini kita bergerak pula dengan pembelajaran matematik secara inquiry. Ya, ataupun dalam singgahnya IBME. Kenapa yang sains kita sebut IBSE, yang matematik kita sebut PMSI, pembelajaran matematik secara inquiry? Sebab sains itu, IBSE itu, kita ambil modul tu, dia peringkat awal masa kita buat laksanakan pusat STEM ni, kita ambil modul tu daripada Perancis yang dibawa melalui ASM, Akademi Sains Malaysia. Dan modul tu adalah modul IBSE, jadi kita ambil bulat-bulat, kita tak ubahlah secara sepenuhnya, mungkin kita hanya tailoredkan dengan kita punya kurikulum. That's why kita kekalkan nama IBSE. Tapi untuk matematik, pusat STEM sendiri yang develop modul tersebut dengan bantuan pensyarah kita, pensyarah universiti, IPG, cikgu di sekolah. So kita terus letak nama kita lah, pembelajaran matematik secara inquiry. Okey, dua tu sedang berjalan. Pada masa yang sama, tahun ini pusat STEM sedang develop modul untuk mengajar RBT, reka bentuk dan teknologi, matematik tambahan, dan juga untuk guru-guru prasekolah juga berasaskan inquiry. Kenapa inquiry? Sebab bila kita buat secara inquiry ni, kita bagi peluang kepada anak murid kita untuk berfikir dan buat aktiviti untuk mendapat jawapan kepada persoalan-persoalan mereka. Dan dari situ mereka dapat ilmu tu melalui aktiviti yang mereka laksanakan. Biar saya elaborate sikit yang dikatakan pembelajaran secara inquiry ni macam mana. Sebab saya nak kaitkan dengan soalan berkait tadi, macam mana kita nak sediakan anak-anak kita ni kepada pekerjaan masa hadapan kan. Saya sebut tadi, kemahiran yang mereka perlu dapat adalah kemahiran berfikir secara analytical. Okay? So untuk mendapat kemahiran berfikir secara analytical, apa yang boleh dilaksanakan sekarang, yang kami sedang usahakan sekarang adalah dalam PDP itu dia berasaskan inquiry. Okey, bila berasaskan inquiry, yang dikatakan berasaskan inquiry itu macam mana? Dia ada 3 perkara yang kena berlaku. Pertama, kita kena ada persoalan. Persoalan bermakna biasanya sesuatu ilmu tu mungkin kita bagi kat student, okey, ini macam ni dan ini soalan-soalan yang akan keluar, soalan-soalan perbezaan lah. Tapi sebelum kita bagi satu ilmu tu, kita timbulkan persoalan dulu. Contohnya kita nak ajar tentang ketumpatan. Kau tahu tak sekarang ni ketumpatan budak darjah 3 pun dah belajar. yang KSSM ni kan, KSSR saya makan semula. Darjah 3 dah belajar ketumpatan. Anak saya darjah 3 sekarang belajar pasal ketumpatan. Tapi ketumpatan setakat yang dia tahu adalah batu tenggelam, paku tenggelam, gabus timbul, kan? Tapi yang lebih penting kita nak terapkan adalah kenapa batu tenggelam, kenapa paku tenggelam, kenapa gabus timbul. Mungkin dia akan bagi jawapan, sebab paku berat, batu berat, gabus ringan. Okey. Kalau timbul ini yang fasa pertama tadi, persoalan. So kita boleh bagi soalan. Kalau macam tu, antara kita ni, saya 66 kg dengan sebuah kapal yang besar yang beratnya
bertantan lah kan. Letak dalam air. Mana yang tenggelam, mana yang timbul? Saya tenggelam. Kita yang ringan tenggelam. Kapal yang berat timbul. Lah. Kenapa jadi macam tu? So dalam inquiry ni kita mula dengan persoalan untuk menimbulkan curiosity. Adakah itu kita bagi problem statement? Dia boleh jadi problem, ya, dia boleh jadi problem statement. Persoalan tu problem statement. Dan yang membawa kepada curiosity. Dia nak tahu kenapa macam tu, kenapa macam ni kan. Jadi kita nak highlight benda tu. Kemudian bila dah ada timbul persoalan tadi, maka kita pergi kepada stage yang kedua, kita minta mereka buat investigation, penyiasatan, buat eksperimen, buat eksplorasi untuk cari jawapan kepada persoalan tadi. Jadi berbalik kepada ketumpatan tadi, kita boleh bagi beberapa bahan peralatan, contohnya batu, kita satu besen ada air, batu, kayu, plastisin kan. Kita letak. Okey, batu ni tenggelam. So dia pegang sendiri. Dia pegang, dia letak tenggelam. Plastisin bulat, bentuk bulat, letak tenggelam. Kayu bongkar kayu kan, letak timbul. Okey, so dia dapat dia punya pemerhatian. Kemudian kita minta dia cari dua perkara, dua data. Pertama adalah jisim setiap bahan tadi. Jisim batu tadi berapa, jisim plastisin tadi berapa, jisim kayu tu berapa. Dan maklumat yang kedua adalah isi padu. Isi padu setiap bahan tadi. Macam mana nak buat tu adalah kaedah kan. Biasanya sebab kita nak ukur isi padu, bentuk dia tak sama, kita boleh gunakan kaedah susaran air. Okey? Dan lepas tu buat perbandingan antara jisim dengan isi padu tadi. Dan mereka akan dapati bahawa yang tenggelam tu jisim lebih daripada isi padu. Yang timbul tu jisim kurang daripada isi padu. Sebab tu dia timbul. Jadi di situ mereka dah boleh buat pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu conclusion, ataupun dia menjelaskan kenapa yang ni tenggelam, kenapa yang ni timbul. Jadi tak adalah dia hanya bagi tahu yang ni tenggelam, ini timbul. Dia boleh pergi kepada sebab kenapa itu tenggelam, kenapa itu timbul, dia kaitkan dengan jisim dan isi padu, dan maka datanglah formula ketumpatan yang melibatkan jisim dan isi padu tadi. Jadi maksudnya dia belajar dengan hands on tadi. Yes. Formula pun dia dapat. Yes. Dan memudahkan dia untuk menjawab soalan peperiksaan. Yes. Bukan sekadar kata nak lulus je tapi tak tahu benda nak pegang. Dia tak faham kan. Betul. Jadi dia buat benda tu dan akhirnya dia betul-betul faham. Dan bila keluar soalan pun dia boleh jawab. Ketika itu kita nak polish dengan kaedah menjawab, tak apalah kan. Ya, betul. Kan? Janganlah awal-awal terus kaedah menjawab drilling saja kan, bagi dia faham. Contoh yang dia katakan kena faham konsep ni, budak-budak sekolah rendah sekarang ni Kai, dia orang kalau dalam sains dia kena nyatakan PM dan PB. Tahu tak PM dan PB tu apa? Tak. Dulu tak ada kan. Zaman kita belajar dulu, Dr. Islam uji saya ni. zaman kita belajar dulu senang. Dulu tak, sekarang memang tak dinafikan lebih tinggi. Tapi lebih tinggi pun bukanlah bermakna tu susah. Kalau kita PM dan PB tu dia berkaitan dengan formulir ubah. Formulir ubah bersandar, formulir ubah yang dimanipulasikan ataupun formulir ubah yang kalau dalam singlesnya dependent dengan independent lah. Bila kita buat sesuatu uji kaji eksperimen, kita tengok dua formulir ubah ni, yang bersandar tadi dia bergantung kepada yang independent tadi, yang dimanipulasikan. So kalau kita manipulate ni, dia akan dapat result kat sini kan. Jadi budak-budak sekarang dia mesti kena jawab apakah PB, PM dibagi dalam bentuk ayat, cerita semua kan. Sebenarnya anak-anak kita rasa sangat susah dan sains tu bosan. Bukan saja anak-anak, tanyalah parents, mak ayah pun apa benda lah PMPB ni. Sebab kita hanya belajar secara bertulis, teks. Tetapi benda tu tidak susah kalau mereka dibagi peluang untuk buat aktiviti. Buatlah aktiviti, jangan cakap dulu pasal pemboleh ubah PM ke PB, jangan cakap dulu, buat aktiviti dulu. Lepas tu dia akan nampak, oh kalau yang ni kita ubah, result dia macam ni. Yang ni kita try macam ni, result dia macam ni. So dari situ barulah kita pergi kepada ini yang dikatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi, ini pemboleh ubah bersandar dan sebagainya. Jadi benda ni mesti disekalikan dengan aktiviti. Aktiviti dia buat dan kita minta dia fikir. So bermula dengan persoalan, dia buat aktiviti, cari jawapan dan akhirnya dapat jawapan. So the process tu yang kita panggil apa? Inquiry based education. Macam lebar. Kalau tak faham lagi tak tahu sana. Okey. So jadinya apa kami di pihak Cybertech pun sebenarnya kami buat teknologi pendidikan. So pengalaman saya dan juga tim kami ada biasa ke sekolah untuk bagi macam latihan. So mengikut kami punya kata pengamatan juga, okay, apa kami buat, pelajar dia suka hands on activity. Maksudnya dia tak boring. Menggunakan kit teknologi yang kami ada,
Bila kami buat biasa 3 jam. Biasa 3 jam tu dia duduk dalam tu, tak keluar. Sebab dia seronok, hands on, dia main benda tu kan. So tapi dia tak sedar sebenarnya dia belajar sains. Contoh kalau biasa kami ada buat kereta, so dia belajar friction, geseran. So dia belajar kat sana. So benda tu boleh apply dalam kelas nanti. Okey Dr. Ihsan. So saya rasa kita ada masa sedikit lagi. Okey, kami di pihak Cybertech. Ya, sebelum tu berbalik kepada yang Kai sebut tadi tentang budak seronok buat jam kan. Bukan kata student saja, budak aja. Cikgu pun kalau buat begitu 3 jam pun dia boleh kan. Betul lah. Sebab cuma yang pentingnya di situ bila kita minta budak buat aktiviti, kita kena ada satu lesson plan yang jelas, yang kita tahu budak buat aktiviti ni dia belajar apa. Dan in the end dia kena ada berkaitan dengan apa yang dia belajar. Sebab timbul dalam kalangan saya pernah dengar lah ada yang sebut bahawa kita ada 2 pilihan. Nak bagi budak seronok belajar macam Kai cakap tadi, bagi 3 jam buat aktiviti seronok, ataupun nak bagi dia dapat kelulusan cemerlang dalam pesan. Seolah-olah macam dia seronok buat aktiviti 3 jam, in the end dia tak ada jawab exam. Okey. Kalau dia nak jawab exam, dia tak seronok, dia kena dia kena dua-dua lah. Tapi sebenarnya kita nak dua-dua. Sebab kalau dia buat aktiviti dan aktiviti itu kita kaitkan dengan apa yang dia belajar dan macam mana nak jawab soalan exam, dia bukan saja seronok tapi dia akan perform dalam exam. Kalau kita just drill saja, sebenarnya drilling ni saja saya pernah dengar seorang bekas pengetua, maklumkan sekarang bekas pengetua tu attach dengan yayasan, saya tak ingat yayasan apa, membantu pengetua-pengetua di sekolah. Dia kata betul dalam kalangan pengetua mereka memang all out untuk buat latih to be sebab dia akan bagi instant results. Tapi dia kata instant results tu dia ada certain percentage saja, dia akan naik sikit. Dia akan naik lah, tetapi dia tidak boleh naik jauh dan kemudian dia akan habis. So yang kita nak sekarang adalah budak-budak tu faham, seronok belajar, faham dan akhirnya boleh menyumbang kepada peningkatan perusahaan bukan sikit tapi banyak dan berkekalan. Betul. So ini yang kita nak terapkan, kita nak kefahaman dalam kalangan pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa bahawa kita kena buat macam ni untuk anak-anak kita mendapat secara yang dalam tempoh jangka masa panjang dan berkekalan. Pada saya apa yang kita nak cuba sampaikan adalah sains bukan satu mata pelajaran yang boring. Yes, betul. So dengan adanya teknologi, dengan adanya kemudahan yang ada sekarang ni, sains boleh diubah jadi kepada fun learning. Pembelajaran yang seronok. Taklah kata pergi sains belajar bunting. Itu fun yang kena tambah sikit. Fun and meaningful. Seronok dan bermakna. Maksudnya dia belajar hands on dapat, dia boleh apply dekat dalam kelas dan dia boleh menjawab soalan. Bermakna kepada dia, dia tahu macam mana dia nak apply sains tadi tu kan. Bukan seronok macam tu sajalah. Yalah tu. Jadi relate kepada yang kita kata fun learning tu. Kami di Cybertech, saya nak share sikit lah. Kami telah menyediakan satu kemudahan kami panggil STEM Hub. STEM Hub ni maksudnya kami ada banyak teknologi pendidikan dekat dalam tu yang kami open, kami buka untuk semua guru dan pelajar datang dan cuba buat kami. Contoh katalah kami ada 3D printer boleh cuba, kami ada nak belajar coding, nak belajar STEM ada ke sini. So jemput datang, Dr. Ihsan pun editing nak datang, datang ke tempat kami. Jadi cikgu, anak murid semua jangan lepaskan peluang. Especially mai yang dekat-dekat sini kan. Kat Cyberjaya boleh lah. Dia dekat Cyberjaya boleh ambil peluang untuk datang ke sini dan menggunakan pelbagai peralatan. Okey, so setelah sebelum kita nak ke penghujung masa ni kan, ada apa-apa Dr. Ihsan nak simpulkanlah untuk Hari Sains Sedunia. Okey. Jadi mulai tahun inilah tahun 2020 ni KPM melalui Pusat Sains Negara kita menggerakkan satu usaha untuk kita nak bagi orang sedar tentang sains, kita nak cikgu, ibu bapa, anak murid nampak kerelevanan sains ni dalam kehidupan. Tambahan pula kita dalam satu era di mana kita seluruh dunia sedang menghadapi wabak ataupun pandemik COVID-19, maka saya berharap dengan kita highlight event seperti ini, Hari Sains Sedunia ini,
kita dapat sama-sama mengaitkan kehidupan kita ni dengan sains lah. Saya agak risau juga dalam kalangan masyarakat di Malaysia ni, saya rasa masih ramai juga yang sebenarnya mempunyai pemikiran yang lebih ke arah superstitious berbanding dengan scientific. Superstitious maksudnya benda-benda yang berlaku tu banyak dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak saintifik. Sedangkan kebanyakan perkara ni, boleh kata semua perkara yang berlaku dalam dunia ni, dia ada penerangan saintifiknya. So kita nak melahirkan masyarakat yang mempunyai pemikiran yang saintifik. Saya harap Hari Sains Sedunia ni akan selepas ini akan lebih dikenali dan semua pihak, terutama sekali semua sekolah akan menyambut Hari Sains Sedunia ni dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sains. Mungkin pada hari ini, tahun hadapan ada mungkin contohnya buat hands on science, yang simple aktiviti hands on science, quiz science ke apa pun saja untuk menimbulkan kesedaran, memberikan kesedaran tentang kepentingan sains ini. Macam mana kita setiap tahun kita sambut Hari Guru kan. Hari Guru kita dah memang, yalah, cikgu definitely akan sambut lah kan. Mungkin pada hari yang dikatakan Hari Sains ni pun student murid-murid dibagi peluang untuk menonjolkan kreativiti mereka, menonjolkan inovasi mereka, pemikiran mereka kan, supaya kita dapat mengaitkan apa yang mereka belajar di sekolah pertengahan sains itu dengan apa yang mereka akan lalui nanti dalam kehidupan. Okey, Dr. Ihsan, kita ada soalan ni Dr. Ihsan. Okey. Dekat kita Facebook ni. Okey, satu soalan soalan daripada Rian from Prasid, anak lelaki Seth. Dia kata, pada pandangan doktor, adakah kurikulum atau persekitaran sekolah cukup sedia menyokong pembangunan STEM khususnya di luar bandar? Okey. Soalan. Terima kasih Encik Rian. Okey. Soalan yang bagus dan saya rasa soalan ini juga bermain di minda ramai cikgu, murid dan juga ibu bapa, terutama di luar bandar. Sebenarnya bila kita sebut sains ni, sains STEM ni, kita tak boleh bayangkan bahawa bila ada elemen teknologi, benda mesti semua kena canggih. Tak boleh bayangkan macam tu. Kalau kita bayangkan STEM semua mesti macam dalam kartun tu, kereta terbang sebagainya, payahlah kan. Sebenarnya STEM, sains, even teknologi ni berada di sekeliling kita, di kawasan luar bandar dengan cara luar bandarnya. So kita gunakan apa saja yang ada di sekeliling tu untuk kita terapkan ilmu sains tu. Sains tu memang ada di situ. Bermakna tak perlu risau sangat tentang kalaulah sekolah kekurangan peralatan dan sebagainya, kita optimiskan apa yang ada dan kita highlightkan, tambah-tambah kalau sekolah luar bandar yang dikelilingi kawasan-kawasan yang ada banyak sumber semula jadi, lagi banyak elemen sains yang kita boleh terapkan di situ. Okey, terima kasih. So kita tengok soalan lagi Boleh. Okey, so soalan ni pun dikata berkenaan dengan mempromosikan STEM di bahagian luar bandar pun, mungkin jawapan dia sama tadi. Okey, ada daripada Zurina Abdul Aziz. Dia kata, adakah pendataan dan subjek sains akan diperkenalkan? Maksudnya semua subjek kini boleh belajar secara teori. Bagaimana dengan ujian-ujian amali? Bagaimana kini sejak pembelajaran dalam talian? Boleh faham soalan dia? Maksudnya macam mana kita nak menilai murid kot yang elemen amali tu? Macam mana? Dia kata dekat sini, pendataan dan subjek sains akan diperkenalkan. Adakah pendataan dan subjek sains akan diperkenalkan? Maksudnya semua subjek ini boleh belajar secara teori. Yang belajar teori ni macam mana dekat belajar secara online? Okey. Online punya adalah pembelajaran secara sebenarnya, online. ya, dalam bila berlakunya COVID-19 ini, kita terpaksa berubah daripada pembelajaran secara bersemuka kepada secara maya online kan. Sekarang ni kita rasa macam sangat susahlah. Ya, betul. Cabaran yang sangat besar. Jangan sebut tentang device lagi. Device itu satu hal lah kan. Device satu hal. Ini yang cikgu yang ada device, student yang ada device, ada internet connection. Ini bandar-bandar besar, Putrajaya contohnya kan. Tapi tak semuanya boleh duduk lama-lama nak belajar dalam tu kan, walaupun semuanya ada. Apatah lagi yang tak ada kan. Jadi pada saya di peringkat awal ni sebenarnya kita benda ni berlaku secara mengejut. Kita tidak well prepared lah untuk menghadapi keadaan ini. Tapi
saya tengok kita responsif, di mana cikgu pun terus berubah kepada pembelajaran pengajaran secara online. Anak-anak pun, ibu bapa pun akan sekarang ni membantulah untuk membolehkan anak-anak belajar secara online. Jadi dari segi pembelajaran secara teori tak ada masalah, secara online memang boleh buat. Kita boleh buat macam sebelum ni pun kita ada konsep yang dikatakan flip classroom tu. Jadi dia kena belajar sendiri di rumah dulu, kemudian pergi ke sekolah dulu belajar. Tapi sekarang tak semestinya kena jumpa di sekolah. Boleh jumpa secara virtual melalui video conference dan sebagainya. Dan untuk amali pula, sebenarnya boleh buat walaupun mungkin tidaklah directly bersama kawan-kawan yang lain, tapi dia masih boleh buat amali secara bersendirian ataupun dengan orang lain di rumah. Dan benda tu kita boleh uploadkan, boleh tunjuk video dan sebagainya, menunjukkan aktiviti amali tu berlaku. Jadi kita nak sekarang ni lah, dalam keadaan sekarang ni kita nak berbalik kepada kaedah yang memang betul-betul kena bersemuka semua tu, mungkin sampai masanya kita dah tak boleh dapat sepenuhnya macam tu. So kita dah kena adapt. Kita kena adapt, dan kalau dikatakan amali, not necessarily kena duduk depan kita buat amali. Dia boleh buat juga di rumah masing-masing secara online, kita tengok video dan benda tu masih boleh berlaku. Jadi dari segi macam mana nak menilai itu, saya percaya pihak Pengurusan Tinggi KPM pun sedang memikirkan kaedah yang terbaik. Di pihak kita, cikgu, ibu bapa, anak murid ni, kita jangan risau sangat tentang tu. Kita pastikan anak-anak kita dapat ilmu yang mereka patut dapat dengan cara mereka melakukan aktiviti, walaupun bukan dalam makmal di sekolah, tapi di rumah pun masih boleh dibuat aktiviti tersebut. Dan juga mungkin sumber-sumber ilmu tu ada di dalam internet sekarang banyak. Ya, dalam internet banyak. Kita boleh cari dekat sana. Mungkin amali tu agak ada kekangan dekat sana, tapi tak semestinya kita tinggalkan macam tu lah. Masih boleh dilihat dekat sana. Ya, aktiviti hands on tu masih boleh berlaku. Dan sedikit, bila kita sebut tentang Fourth Industrial Revolution ataupun IR 4.0 ni, sebenarnya ada satu konsep yang disebut sebagai Education 4.0, pendidikan 4.0, untuk kita menyediakan anak-anak kita ni kepada IR 4.0. Okey, jadi antara elemen dalam Education 4.0 ni adalah disebut dalam tu pembelajaran boleh berlaku di mana-mana pada bila-bila masa sahaja. Sebab dalam Education 4.0 sekarang pun kita sedang alami, dengan adanya internet, dengan adanya device ni, anak-anak kita boleh belajar ikut masa dia, tengah malam ke pagi ke bila kan. Dan dia boleh belajar apa yang dia nak, ikut dia punya tahap dia sendiri. Saat sebenarnya duduk ramai-ramai 30 orang ikut cikgu kan. Ada budak yang mungkin advance, ada mungkin belakang sikit. So dengan Education 4.0 ni dia boleh ikut pace dia sendiri. So itu antara perkara yang saya rasa akan menjadi sesuatu yang common nanti. Normal baru. Normal baru. Okey Dr. Ihsan. So kita tengok kita dah hampir sejam lah bersiaran ni. Okey, mungkin kita dah berada di hujung rancangan. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya acara hari ini so kami di pihak Sedetak ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Dr. Ihsan sebab sudi datang ke studio kami. Mungkin akan datang, mungkin kita boleh jemput lagi, mungkin kita buat aktiviti lain pula, aktiviti sains ke matematik kat sini pun boleh. Boleh. Jadi sebelum orang kata akhir ni, saya nak bagi Dr. Ihsan satu teka-teki. Wah. Teka-teki ni tadi dengan kawan saya, dengan Encik Hakim. Kita baru terfikir teka-teki ni. Soalan ni dalam banyak-banyak cecair. Cecair apa kalau makin panas dia makin keras? Cecair makin panas makin keras. Cecair lah. Cecair. Susah ni Ustaz. Makin panas. Okey, sebab masa tak banyak saya tolong jawab kan. Jawapannya telur. Tapi kat sana ada juga pembelajaran sains tu. Kan macam mana telur tu keras kena panas. Mesti ada. Mungkin di luar sana ada jawapan dia. Ya. Betul. Saya nak tambah sikit lagi. Dah alang sebut pasal telur tu. Ada. Jadi kenapa telur, kalau telur tu elok, kita letak dalam air dia tenggelam. Tapi kalau dia dah buruk dia akan timbul. Alamak. Betul saya tanya saya ke? Alah. Balas baliklah. Ini bukan teka-teki. Saintifiknya kau sikit. Aduh, susah nak jawab ni. Saya
jemput tulisan dah jawab soalan tu. Sebenarnya ini ada kaitan dengan ketumpatan tadi I lah. see, betul. Jadi bila telur tu dia dah buruk tu, dia dah menjadi kurang tumpat. I see. Adalah sebab-sebabnya tu kita minta anak-anak kita kalau mereka ikuti ni untuk cari jawapan dan buat eksperimen tersebut. Itulah kata tadi, benda ni pun boleh buat kat rumah. Boleh. So macam amali tadi tak mesti pergi sekolah, kat rumah pun boleh undang telur tadi kan. So, Ya, betul. Sebenarnya ketumpatan tadi macam-macam aktiviti boleh buat dan sangat menarik. so sains di mana-mana. Yes. Okay. Alright Dr. Ihsan. So kita dah di hujung rancangan. So terima kasih. So, InsyaAllah pada masa akan datang kita akan anjurkan ataupun ada dekat sesi kita nak apa santai-santai sembang-sembang mengenai sains, teknologi dan juga pembelajaran STEM kat Malaysia ni. So sekali lagi terima kasih Dr. Ihsan datang di program ni dan berkongsi pengalaman dan informasi untuk semua. Ya. So terima kasih Saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak Cybertech Security yang menjemput saya dan teruskan usaha-usaha murni ini untuk kita sama-sama membantu generasi masa hadapan Malaysia ya. Bukan untuk membantu untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kita ni bukanlah semata-mata di bahu Kementerian Pendidikan saja, tapi semua pihak terlibat dan saya harap kita semua dapat bekerjasama sama-sama membantu berkolaboratif untuk memastikan anak-anak kita menjadi orang yang boleh membawa negara kita sebagai sebuah negara maju pada masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih. So dekat dalam ni pun ada yang komen tu, terima kasih lah yang komen. Terima kasih kepada yang menonton. Kalau boleh saya bacakan kat dalam ni ada yang komen ni ada Akimullah, Zurina, Skaya, Emilia, Hana Syafiz, Anwar, macam-macam. Terima kasih lah kerana menonton dan semoga terus kita sama-sama menaikkan nama negara kita dalam bidang sains insya-Allah. Okay, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.